Ya, kalau ada soalan boleh. Ya, kalau soalan boleh bertanya. Teruskan. Okay, ada soalan ke? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, Rosa pula. Hello, sir. Hello, sir. Hai. Hi. Hi, sir. I love your specs. Afiq. Ni kita kan? cakap kembar Sama sir lah ni. kita, sir. Ni kembar sir ni sebenarnya. Macam anak beranak, sir. Ni kebahasa lah. Macam nak beranak. Ah. Macam nak beranak. Okey, Afiq. Senyum Afiq. Kita ambil gambar. Okay. Yes. Cin, kau ada juga spek ni kan? Aku tolong snap dari sini. Okay. Nanti saya post gambar ya. Baik. Siapa yang bercakap kat sini? Giliran siapa ni? Giliran Afiq. Afiq dah bercakap sekarang, sir. Afiq dah bercakap. Okey, teruskan Afiq. Yes. Memang kau ajar lah, sir. Ni semua petik lah, sir. Sebab aku dengar ni. Apa dia? Dia tengah bincang, duduk kat mana. Atau apa dia orang suka. Dia orang borak-borak tadi. Yang present tu bila? Present. Dah tadi, sir. Ya. Masih berjalan lagi. Mana dia present? Apa dia tadi? Tadi ada iklan. Ada iklan. Dah kan kita nak present tadi, tajuk yang kita pilih tadi sebelum rehat. Apa tajuk dia? Saya dah present lah. Apa dia, Naziro tadi dia pilih tajuk lain. Dia pilih tajuk apa dia? Aku dah lupa dah. Saya tak suka access education. Tu dia. Awak apa? Oh, pasal sex education, Naziro. Okay. Tak semesti cakap pasal sex education. Apa sajalah. Tapi yang Tak baru. apalah, kita sambung benda tu. Sebab saya pun ada benda kan nak cakap benda macam tu. Okey, mulakan dengan rasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Untuk sex education tu kan. Saya amat teruja sekali untuk berkongsi pendapat saya berkaitan dengan tajuk pendidikan seks. Saya amat teruja. Assalamualaikum semua. Saya Udahlah pegang rambut kau tu, rimas aku tengok. Itulah tu. Saya terima saya. Dia asyik mata saya. Dah. Okey, tangan. Okey. Saya pun teruja nak cerita sikit pasal sex education ni, sir. Pada pendapat saya. Ada pendapat saya rasa sex education ni sepatutnya kita bagi pada umur yang bawahan. Kita start daripada umur bawah. Macam yang Naziro cakap tadi. Ini adalah kerana 3 sebab. Ini adalah kerana sebab macam ada yang Naziro cakap tadi. Ini adalah kerana 3 sebab. Sebutlah. Saya sebenarnya nak improvise dia punya ni je, bukan nak bagi sebab pun. Iyalah, improvise pun kena ada sebab kalau dua lah. Kalau yang 3 kalau ada. Ini adalah kerana 3 sebab. Sebab pertama apa yang bagi sebab ni? Sebab pertama, sex education ni sepatutnya kita start daripada awal, daripada umur bawahan lah. Which is pada masa tu kita innocent lagi, kita tak tahu pun pasal yang kalau kita buat seks kita akan dapat baby yang macam tu. Maksudnya kita memang free lagi otak masih free. So kita boleh start waktu macam tu. Tak payah start daripada umur kita dah atas. Sebab masa tu kita dah dalam proses kita nak sampai umur yang atas tu, kita dah belajar banyak benda dah. So kalau nak belajar sex education ni, bagi saya belajar pada umur rendah macam tu. Okey. Kedua, kalau nak buat sex education ni, dia kena seiring dengan agama. Maksudnya kalau kita nak belajar sex education, kena tahu jugalah hukum hakam kalau kita buat macam ni jadi macam mana. Kalau kita dengan perempuan jadi macam mana. Yang ketiga, saya setuju satu poin dengan dia, which is kita kena belajar benda tu separately, lelaki perempuan. So that benda tu lebih open lah. Kalau buat sekali, boleh. Tapi kalau buat benda tu sekali, boleh. Tapi dia
ada orang yang terima, ada orang yang jenis benda tu nampak macam make fun. So dia jadi lagi susah kalau ada orang yang buat benda tu sebagai make fun. Macam kita sendiri pun, kita ada belajar juga sex education ni dalam sains. Tapi sains tu kita belajar pada umur berapa tu? 3 tahun 4. 3 tahun 4 bab 3. Bab 3 tahun 3. 3 tahun 3. Kita 3 bab 4. Kita 3 bab 4. Belakang. Tak apa. Maksudnya kalau nak belajar benda tu dia kena continuous. So that kita tahulah mana yang betul, mana yang salah. Kena belajar daripada awal. Itu saja. Maka dari itu saya menyeru. Saya Allah. Saya menyeru Kementerian Pendidikan. Saya menyeru Kementerian Pendidikan. Saya menyeru Kementerian Pendidikan sepatutnya kalau nak buat sex education ni buat pada peringkat awal dan teliti betul-betul mana subjek yang patut kita tambah supaya benda tu jalan seiring. Ya, itu saja. Okey, bagus. Okey, tepukkan. Okey, jadi seterusnya. Jangan suka sangat. Cuba sekali sidang. Bagi orang itu, teman-teman Syiin tu. Siapa pula? Okey, terus. Kita datang balik tak pergi tengok. Saya nak Fatin Syiin. Alright, terima kasih sir. Thank you sir. Thank you sir. Alright. Thank you. Bye. Bye sir. Ada ilmu-ilmu dia macam amalkan ilmu lah dia macam laksamana pendekar macam tu lah. So dia jatuh cinta dengan perempuan yang koma tu. Lepas tu dia macam ada dapat mimpi kalau sayang perempuan tu bagi dia hidup dekat alam dia sebenar. So dia kena bunuh perempuan tu. Lepas tu somehow ada lagi Kenapa bunuh perempuan tu pula? supaya dia mati dekat alam laksamana tu supaya dia hidup bangun daripada koma dia. Ya Allah. So last dia bangun koma. Lepas tu? Tak jumpa lah lelaki tu kan. Tak jumpa lah sebab lelaki tu zaman Dulu kan. Zaman Ya Melaka. Allah, sedihnya. Dia zaman sekarang. Dua dimensi yang tu. Tapi ada jumpa lagi perempuan lain lah situ lah. Ada perempuan Ada lain. sambungan lah. Ada sambungan pula. Sebab Laksamana tu dia pendekar. Tapi macam mana kat situ ada juga satu, dulu kan orang takluk kan, dia takluk negeri. Ada satu raja jahat tu, dia takluk negeri tu dengan cara dia main sihir. So Laksamana tu dia lawan dengan anak mak sihir, perempuan sihir tu. Lepas tu tak nak lah dia cerita dia jadi pelik. Tapi kalau baca dia best. Jahatnya. What? Dia bunuh, lepas tu dia tinggalkan dia. Lepas tu Tapi dia perempuan lain. dia bercerita tapi dia cerita dengan orang tu. Dia bunuh tu suruh dia bangun daripada koma kan. Dia tolong tapi dengan cara membunuh lah. Dah habis dah? Sedih lah ending Dia banyak tau. Dah habis dah? Tak sir, ni cerita first time. Very interesting dengar. Nak cerita dia macam mengarut. Okey, jadi seruannya apa? Kalau dah habis seruan lah. Maka saya menyeru rakan-rakan. Okey, saya menyeru. Saya menyeru rakan-rakan semua untuk Siapa yang nak baca fiction yang heavy, bacalah series Bagaikan Puteri. Untuk baca siri Bagaikan Puteri yang ditulis oleh Ramli Awang Mursyid. saya jamin anda tidak akan menyesal membeli buku tersebut. Ya ke tak menyesal? Dan saya jamin anda tidak menyesal. Mana dia ni? Tersangkut, minta maaf sir. Saya jamin anda tidak akan bosan membaca. Anda semua tidak rasa bosan membaca. Ya Allah. Mana ni? Saya minta maaf. Lain tak elok.
Dan saya jamin anda semua tidak akan menyesal membeli buku tersebut. Ya Allah. Are you okay? Line dia Saya- tak stable, sir. Saya pula tak Saya rasa. okey. Saya tak okey. Lepas tu saya tak Okey. buka kamera tadi. So, sorry sir. Okey, tak apa. Okey. Okey, kalau boleh kita nomborkan hujah-hujah kita 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 3 sebab kenapa anda perlu membaca ataupun anda patut membaca buku Bagaikan Puteri oleh Awang Mursyid. Ya. Ya, betul. Okey. Okey, baik. Seterusnya siapa pula? Dah habis dah, sir. Oh dah sir, Danelia. Tadi Tadi Danelia dalam grup besar dalam I dah present dah tadi. Yes. Kan? Semua Dan dah, Nella sir. sudah. Yang lain ni? Topik Okay. lain dia. Alamak. Tak, diorang semua dah, sir. Kita dah siap. Semua dah siap? Okey, dah siap. Tunggu ya. Terima kasih, sir. Okey, Yes, alright. Thank you. Alright. Awang Mursyid. Awang. Apa Awang Mursyid? Halo, sir. Bulan ni dah habis ke? Sudah. Cepatnya kau bulan ni. Macam mana boleh cepat sangat? Tadi semua dah present dah, sir. Yelah. Sir, semua dah present. Cepatnya. sir. Okey, tak apa. Lepas tu intern dia ada pergi ambil darah. Kita orang 4 orang, tapi ada intern pergi klinik. Tanya macam ni. Alright, who is presenting here? Yes, kita orang dah habis. Habis. Dah habis dah juga? Dah habis dah, sir. Seorang tajuk stres, seorang tajuk rasuah, seorang tajuk apa tadi? Okey. Okey, kumpulan ni dah habis semua present. Kumpulan ni dah habis present ke semua? Sudah. Dah, sir. Dah sir. Kenapa cepat? Sudah. Okey, tak apa. Oh, sir. Good. Who is presenting? Sarah. Sarah. Ilham sir. Oh, saya. Okey, saya hari ni. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Ilham. Hari ni saya akan present tentang movie yang saya minat, iaitu Shanghai Redemption. Movie itu dia dalam durasi yang panjang dekat 3 jam lebih. Sebab kenapa saya meminati cerita tersebut? 3 sebab. Ya, 3 sebab. Okey, 3 sebab kenapa saya meminati movie tersebut. Yang pertama ialah sebab dia ada pelakon itu memberikan persembahan yang performa yang hebat iaitu Morgan Freeman dengan tim Robin Williams dia memberikan persembahan yang mantap. Yang Morgan Freeman dia kan terkenal dengan suara latar dia tu yang mahal masa dia memberikan persembahan, dan tim Robin juga dia pandai berlakon macam kita ingat kita betul-betul ada dalam movie tu. Okey, yang kedua sebab dia banyak nilai-nilai murni. Jari kedua. Yang kedua ialah dia ada banyak nilai-nilai murni dan pengajaran yang kita dapat nilai dalam movie tu. Pengajaran dia macam kita jangan mudah mengalah dalam hidup walaupun ada cabaran-cabaran yang banyak dalam movie tu, sebab kan kawan tu kena duduk dalam penjara, lepas tu dia kena survive dalam penjara tu walaupun ada ancaman daripada penjenayah lain dan ancaman daripada polis
yang makan rasuah dalam penjara tu. Dia kena survive sendiri dan fikirkan idea untuk lepas dalam movie tu. Dan yang ketiga dan last kali ialah sebab pelakon dia Tim Williams tu dalam movie tu dia seorang yang pandai, yang genius lah. Saya suka sebab dia genius dan pandai untuk dia cakap, dan pandai untuk atur strategi macam mana untuk keluar dan lari dari penjara tu lah. Sampaikan pegawai polis ataupun roommate dia pun tak tahu macam mana dia boleh keluar dalam penjara tu. Memang dia dah rancang lama dan terbaik lah masa dia keluar dalam penjara tu lah. Itulah. Okay. Dah akhir kali saya sarankan agar apa semua boleh lah tengok movie ni. Kalau nak tengok habis kelas kelima boleh lah dah tengok lagi. Dan saya jamin tidak merasa bosan. Dia tidak merasa bosan sebab walaupun movie tu 3 jam lebih, kalau tengok tu memang kita tak sedar masa berlalu dengan pantas lah. Tengok dah habis lah, macam terkejut lah. Macam Lord of the Ring movie panjang, lalu kita tengok kita tak sedar lah. Kita macam leka tengok movie tu kita tak bosan tengok. Tapi ikut orang juga kalau orang jenis artsy tu dia akan rasa bosan kot lah. Orang yang jenis deep thinking, fikir lama-lama tu dia macam dia movie the best lah. Betul. Okay, Zara pula. Zara nak pergi tema. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Janganlah bagi soalan. Malu-malu tu. Tapi movie ni memang best lah. Kita dah tengok lah movie ni tu. Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. Okay, The Green Mile. Green Mile best lah. Tom Hanks. Okay, bos. Okay, kalau tak ada, bagus, hebat. Jadi ingat ya, nombor 1, 2, 3 ya. Okay, sir. 1, 2, 3. Nomborkan semua hujah-hujah kita ya. Ya. Okay, Zuhairi. Zuhairi. Okay. Okay, Assalamualaikum. Hello. Apa? Waalaikumsalam, Syahiri. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Hari ini dengan sukacita je saya nak menceritakan tentang rasuah. 3 cara untuk menangani rasuah. Okey. Rasuah ni tuan-tuan. Membaca berita ni. Terus. Okey, rasuah ni dah semakin macam memang parah dekat negara kita ni. Kata rasuah ni dah semakin berluasa di negara kita dan telah menjadi ancaman lah kepada imej negara. Apa? Tangan. Tangan. Sudah menjadi ancaman lah kepada negara kita. Contoh situasi macam baru ni terjadi kat mana yang ada rakyat Malaysia kena tangkap sebab dadah terbesar tu kat Australia silap. So semua tu berlaku sebab dadah tu ada dekat Malaysia. So macam mana dadah tu boleh lepas daripada port Malaysia ke Australia? So semuanya sebabkan rasuah. So 3 cara yang dapat kita menangani rasuah ni. Okay. Yang pertama. So first. Okay. Yang first ialah bagi dari cadangan saya ialah kita menaikkan gaji staff yang apa panggil lah, yang jaga sepadan-sepadan kita ni. Macam immigration ke apa. Antara faktor sebabnya dong lakukan rasuah ni sebab dong gaji dong sikit. Sebab setahu saya gaji staff immigration dalam 1,300 atau 1,500 je. So mungkin itu antara faktor untuk dong cari duit lebih. Antara faktor diorang cari duit lebih lah daripada apa yang diorang dapat. So cara yang kedua ialah kerajaan dapat lakukan lebih banyak kempen yang menangani rasuah ni. Apanya buruknya rasuah ni. Apa yang efek-efek teruk yang rasuahnya boleh menjatuhkan suatu sistem negara tu. Okay. Yang ketiga cara yang saya cadangkan ialah kerajaan dapat buat satu hukuman yang lebih berat. Contoh lah, siapa yang lebih rasuah lebih daripada 100 juta
kita kasih dia gantung sampai mati. Kita tarik dia. Kita gantung dia Kadang. kan? So itu sebenarnya itu dapat tunjukkanlah dekat masyarakat ni yang betapa seriusnya kerajaan untuk menangani rasuah. So hukuman tu kena lebih berat lah. So lastly saya harap ni kita punya apa panggil tu, saya harap kita semua dapat mengelakkan daripada terus melakukan rasuah dan juga kerajaan dapat implement lah, macam saya cadangkan tadi, mungkin hukuman lebih berat. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, bagus. Barang soalan, teruskan. Okey, cuma gerakan tangan kurang ya, lebihkan gerakan tangan, okey? Okey, seterusnya. Teruskan Farah. Saya nak Farah Nadiatul. Wah, Farah tengok semangat nak present. Tak sabar tu, dia tak sabar. Farah macam banyak cakap kan. Okey. Dengar dah? Dengar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan saya yang dikasihi sekalian. Okey, pembentangan saya hari ini tentang filem yang saya paling minati lah. Okey. Mungkin orang lain mungkin cerita cinta-cinta ke apa, tapi saya ni more to filem Tamil. Wow. International. Ya. Okey, filem Tamil ni bestnya bukannya satu, sebab kalau bak lawan antara yang paling best, sebab kalau even seorang dia hero, dia boleh tewaskan semua musuh-musuh dia. Tu saya suka sebab tu. Dua, sentiasa dia paparkan keadaan sebenar dekat negara sendirilah, seperti macam dia kutuk dan dia menentang korupsi kerajaan dia, macam gejala rasuah dalam filem. Malaysia tak berani buat macam ni. Dulu cerita dukun Betul. kena gam. Dia melibatkan ahli politik tu lah. Tapi tu lah, benda ni nak buat macam mana, Malaysia tak berani nak buat. Okey. Itulah menyebabkan pengarah Malaysia ni nak create cerita-cerita berkaitan politik ke apa-apa kan, susah sikit. Sebab tu jadi cerita cinta-cinta je, mega holding and so on. Next, number 3, dalam cerita Tamil ni, dia dedahkan tau, macam polis ni bukan je baik sangat. Dia selalu bersekongkol dengan watak-watak jahat. Betul. Sebab kalau, sorry aku kan nak bandingkan, tapi kalau dekat Malaysia, semua polis baik-baik macam tu kan. Memang ada polis baik, gerak khas. Ya, tapi tapi sedangkan sebenarnya ada juga sisi-sisi buruk dia. So saya nak cadangkan anda sekalian, marilah tengok cerita Tamil, walaupun lah lagu ni tak best, tak kok. Kita skip, kita teruskan tengok cerita tu. Dia bagi manfaat cerita tu dekat kita. Okay, that's all. Saya ada soalan. Nadia, very good. Very good ya. Saya suka. Soalan saya, kenapa ada satu cerita polis ni, bila dia bergaduh, macam orang tu tembak, kenapa dia tahan guna tangan je? Adakah itu betul implement polis dekat sana? Itu hanyalah rekaan semata-mata ya Ayi. Guna tangan, lepas tu kereta terbang. Tapi tengoklah cerita Singgam ke macam-macam, seronok. Oh, okey. Itu saja sir. Ada satu cerita Tamil tu saya tengok, hero dia melawan sekumpulan orang jahat dengan hanya sebiji pisang. John Wick orang kalah sir. Cerita apa? Lupa dah title dia. Tu jangan risau kalau dia seorang, sebab dia berani gila. Dia lawan. Ada pisang pun tak apa. Nadia, you tahu tak cerita tu yang hero dia lawan dengan pisang? Tak tahulah cerita apa. Ada saya tengok gerak lah tapi lupa. Macam dia pokat video klip lah. Banyak pisang. Darah kena pisang. Aduh, pisang tu. Lepas tu sebenarnya cerita Hindustan, mereka yang akan curi cerita Tamil ni, buat balik, remake balik.
contoh cerita apa yang remake daripada cerita Tamil? Macam Singgam lah. Singgam tu kalau macam dekat yang Tamil Surya berlakon. Kalau Hindustan Ajay Devgan yang lelaki suami Kajol tu. Oh, bagus. Tapi dia ada juga tertiru tapi saya semua cerita saya layan Filipin ke Thailand, tapi yang paling saya suka tengok Tamil lah, sebabnya ni sebab abang saya selalu duk buka, saya pun terikut Dia tengok. tu. Terikut sekali. Betul. Okey, menarik. Jadi saya suka bila kita teruja bercerita tentang topik kita, maka yang pasti audiens juga akan teruja. Sebab kita tangan kita pun tak payah nak suruh nak kerah, tangan kita pun dah gerak-gerak, suara kita pun menarik, semua ni ada kan? Sebab kita teruja. Itu sebab kita perlu untuk mencari keterujaan. Perlu menimbulkan keterujaan kita. You must be excited talking about the topic ya. Very good Nadia. I am very impressed with the way you presented. Well done. Tepukkan untuk Nadia. Okay. Yang lain-lain ni ikut cara Nadia ya. Okey, ikut cara Nadia. Okey, saya nak pergi ziarah kumpulan lain pula. Teruskan. Okay, thank you sir. Yes sir. Thank you sir. Thank you sir. Okey, teruskan. Saya nak tengok kumpulan lain. Ya, ada. Ada rupanya. Azrin, sila. Sambung. Apa ni? Bila je topik apa? I don't present. Kenapa korang patut datang Kedah contoh? Who is presenting? Dia mesti nama aku je. Siapa yang present? Aiman. Teruk main petik nama je. No. Semua dah present dah. Cuma Azrin je bawa masuk. Semua dah present je. Azrin baru masuk. Kau explain kat dia. Lepas tu orang cakap lah, okey, giliran Azrin. Dia cakap, tidak, bukan saya. Okey Azrin, present. Kejap. Okay. Hello everyone, my name is Azrin and today I would like to present on how to release our stress. Okay, first, to release our stress, we can do something that can make we feel make us feel. Okay, make us happy. Okay, for example, like we can have do something happy such as like karaoke or playing sport or else. So second, to release stress, we can go to outside for traveling or something else like that. Okay, good. For the third one, to release stress, we need to. Okay, sorry. Okay, so third, to release stress, we can meet with someone that we can share our problem with them. So that's all, I think. Lepas tu, seruan dia, we hope. Ataupun I hope that all of you will so I hope recommendation. Okay, line slow lah. Aduh. I hope all of you will follow my recommendation. Okay, so I hope all of you can follow my recommendation so everyone can reduce stress. My recommendation on how you can reduce your stress. Okay. So I hope that everyone can reduce stress. I hope everyone will follow my recommendation to reduce your stress. So I hope everyone can follow my recommendation to reduce our stress.
Okay. That's it, sir. Okay, very good. Gerakan tangan tu kena ada ya, Azrin. Okay. Okay, siapa belum present lagi sini? Kan semua dah. Semua sudah ya? Semua dah. Dah, semua dah, sir. Amira, apa benda belakang you tu, Amira? Kursi Tak tahu gaming. apa benda. Kerusi dia ke? Kerusi. Ni streamer kerusi je. dia. Kau apa benda? Andai je. Oh, bukan Okay, so semua sudah ya. Okay, kau sudah. Cakap-cakap sekejap, saya nak tengok kumpulan lain dulu. Baik. Thank you, sir. Okay, I see you. Yeah. One thing that we could do is to replace our public exams to a more world recognized papers. For example, we could replace the current SPM to a diploma atau paper yang equivalent to diploma standard. Probably replace to A levels atau, as I said before, diploma, A levels atau ATS atas for American kan, for American universities. Jadi kalau replace benda ni, dia punya our education system will be shorter. Sebab kalau tengok after SPM, student masih terkapai-kapai nak pergi ke arah mana. Jadi we could jadi teachers kena ambil peranan untuk tengok every student, tengok dia punya development, tengok apa dia punya, yang fikir ramai pula kat sini. Tengok dia punya tengok dia punya passion ke mana. Jadi teachers kena encourage student lah pursue ke mana. Kalau tengok lepas PMR pun mesti terkapai-kapai. Masuk SPM is more general. It's either science stream or art stream. Ambil biology, chemist, fizik atau ambil ekonomik semua. Jadi teachers kena ambil peranan lah, tahu passion mana. Jadi bila masuk yang ke papers yang more recognized dari plus SPM to diploma semua, jadi boleh masuk ke course yang tertentu saja. Lepas tu, one more thing is our education system is influenced by our political environment. As you can see, kalau asal tukar kerajaan atau minister bertukar, polisi akan bertukar. Jadi bertukar, kalau contoh sebelum ni kita tengok science subject is being taught in English. Lepas tu a few months after tukar kerajaan, tukar pergi BM pula. Lepas tu Tun Mahathir bising kata kenapa tukar BM, English more well recognized, our punya education system in general is English. Lepas tu tukar balik English, lepas tu tukar balik. Lepas tu isu kasut pun sendiri, kata mula-mula pakai putih, pakai hitam, tukar menteri pakai putih balik. Tak lama lepas tu tukar warna-warni pula. Jadi benda-benda yang core macam kita punya education system is been influenced by political environment. Jadi dia tak patut macam tu. Kalau kita tukar our punya public exams to a more standardized exams like diploma, A levels atau ATS yang more worldly recognized, our punya process of teaching is more standardized to the world punya standard lah kiranya. Jadi I would say that to urge the government to reorganize the education system in Malaysia by changing the public exams to a more well-recognized papers that could be recognized, so that our youth punya degree, our youth punya education journey is more shorter than what we have right now. Alright. Memang banyak ke background ni? Okay, bagus. Tepukan. Power. Cuma Mr. Handsome, kalau kita nak bertukar kepada CJ yang diterima di peringkat antarabangsa, then the exams will have to be in English. The syllabus will have to be in English. Ya, jadi tak ada masalah pun untuk kita continue in teaching English. It's not a big problem. Probably the core subjects, macam let's say I want to pursue to be an engineer. So after PMR atau after PT3, you can pursue in diploma in engineering or A levels doing a general subjects that's going to be teach in English.
mungkin subjek prior to PMR like pendidikan Islam, bahasa Malaysia obviously kena cakap Melayu lah kan. Pendidikan Islam, other subjects can be taught in BM. So after just post PT3 or post PMR, we pursue to more world recognized papers. Jadi kita akan jimat dalam 2-3 tahun macam tu. Jadi a more younger generation have a professional career, jadi the community will be more sustainable, more quality than before. Ya, betul. Satu saya nak cerita ya, nak berkongsi ya. Kita tengok penceramah antarabangsa kita, contohnya Zakir Naik. Okey, lagi apa? Ismail Meng dan sebagainya. So these are world class international preachers of Islam. Ya, kenapa kita belum melahirkan seorang penceramah peringkat antarabangsa? I think it's one thing is our education system lah kot. Sebab kita kadang tak, for example in Islamic area kan, kenapa masuk Islamic area is more go to ustazah, belajar kat hafiz atau belajar jadi cikgu kat sekolah. Jadi our community and our government tak recognize it as a professional career yang boleh pursue further within that area lah. Jadi I would say is our education system and also our mindset as a community. To be an international level preacher, then you have to speak in English. Kan? Jadi kita tak ada yang setandingan dengan dengan Zakir Naik dan sebagainya. Kita tak ada. Sebabnya malangnya ustaz-ustazah kita memanglah cakap bahasa Melayu petah, tapi bila nak cakap bahasa Inggeris dia tak boleh. Kan? So if you cannot speak in English, you cannot reach to the wider audience. So that's why English is still important even though you are learning about pengetahuan Islam. Kan? Penting juga tu. Ya. Jadi kita tak ada orang kita yang boleh cakap bahasa Inggeris kan? Ustaz dengan ustazah kita. Right? Okay. Well done, handsome. You did very well. Very balanced point of view, yeah? Okay, everybody. So please give handsome a very big round of applause. Tepuk! Kumpulan ni dah habis ke? Dah. Semua dah? Handsome, were you the last to speak? Ramai sangat sir. Jadi tak tahu nak cover mana. Tak. Yang kumpulan asal. Yang lain tu saya masukkan ke sini sebab mereka dah habis. Oh, okay. Dah. Dah. Semua dah habis? Semua dah habis dah? Rosani go. Okay. Rosani go. Hi and hello. Yeah. So I'm here to talk about a reminder about a dish, as you know. So why should you buy the gold disc original and not the purple disc DVD-R? So gold has more better quality and they run smoothly per frame, as the purple disc has low quality and buffering all the time, as you can see at the James Bond movie video from the first starting of the intro in the movie. So that's it. That's why you should buy the gold disc and not the purple disc. That is why you should buy. That is why you should buy. Yes, the purple disc and not the DVD purple R. Okay, that's all. Thank you. Okay, very good. Okay, continue with the next one. Panggil nama setulnya Rosani. Okay. Nadia, sebab nama dia sikit . Okay, Nadia, it's your turn. Okay, so it's okay. Next presenter, Afiq Jun. Hang ni memang ajar. Afiq, come on Afiq. Afiq, pakai spek Afiq. Afiq tinggal spek Afiq.
Okey lah. Okey lah, tak apa. Kita dah datang. Cepatlah Afiq. 5 je, 5. Okay, my sentence is first, I got a new spectacles. Yeah, I bought it from Shopee. The reason Tangan. Gerakkan tangan. Tangan tadi. Ni angkatlah tangan ni. Okay, I got a new spectacle. This. Yeah. I bought it from Shopee. Yeah. And the reason I bought it because I want to look cool like you. And the second reason I bought it, I want to follow one of anime character from Gojo Satoru. The name of the anime character is Gojo Satoru. Gojo Satoru. Lebih kurang lah. Okay. Terus. Very good. Terus. Okay. Next, Farhana Tulid. Okay. Pas. Ya je. So ada ni orang lah pakai kamera. Okay, come on. 5 sentences. Sentam aja. 5 ayat. Right. Cepatlah, siapa ni? Baru nak pakai tudung tu. Tengok dah prepare. Apa dalam bakul kau tu? Ilham. Ni anak Yoda tu. Yoda dalam bakul tu. Okey. Sekejap dia keluar Dia keluar sasar. Pergi tidur. Okey, teruskan. Siapa yang cakap ni? Keluar ni. Saya. Ilham, panggillah cepat Ilham. Ali Syazwan. Ali, jalan Ali. Saya dapat inspirasi daripada Haiman. Okey. Apa dia? Number 1 is Chelsea, number 2 is Liverpool, number 3 is Manchester City. Now let me ask, what is Manchester United? United number 10. Okay, then. Itu baru satu ayat. Okay, your second sentence. So, kita orang pendekkan sir. Kita orang semua tak ada koma sir. Kita orang nota. No. That's considered one sentence. So where's your second sentence? Where's your second sentence? Okay, Aiman, quick. Your second sentence. Aiman. Alif lah. Alif. Okay, sir. Alif. Saya buat balik sir. Aiman ke Alif? Alif. Where's your sentence, Alif? Saya buat balik sir. Saya buat balik. Tak boleh go lah. Idea dia tak boleh go. Pergilah kutuk Manchester United daripada untuk dengan 5 ayat. Nampak dah fan dia. Patut lah. Dia dah panas tu. Saya dah geram. Okay, saya buat. I like to eat. Tangan tu. I like to eat. Okay. My favorite food is sushi. Okay, good. I have been eating sushi since I was 10 years old. Yeah, okay, 10 years old. Every time I sushi, okay. Every time I eat, betul lah, dia claim you. Okay. Every time I eat sushi, I eat a lot of sushi. Oh. Okay, betul. Yeah, final sentence. Because I'm talking about sushi, now I am craving for sushi. Okay. So what is your favorite sushi bar? My first sushi was actually I ate it at Japan. So after that balik kat Malaysia tak kurang sikit lah rasa dia. So dekat Malaysia paling sedap Nobu lah.
Nobu. Sikit lah. Yes. Paling kalau nak betul-betul sedap. Tapi kalau nak Nobu lah. Okay, lagi. Other than Nobu. Second. rupa dunia Sushi memang King, Sushi Sushi King. King lah. Sushi King. King. Okay. Takkanlah tiap minggu pergi Ah, Nobu. betul. Okay, very good. Now, Alif, call the next participant. Panggil. Tadi sebelum saya sebenarnya ada orang kan. Betul tak? Panggil je lah. Patut bilang. Siapa nama? Tua. Panggil. Nirmala. Terima kasih. Nirmala. Yeah. Yeah, it's your turn. Where are you? Switch on your camera, Nirmala. Okay. Saya suka minum air mangga. Dia masih suka minum air mangga. Dalam bahasa Inggeris. Terkejut. I love to eat mango. My favorite pet is cat. I have 6 cats. My favorite color is blue. And my favorite cat in white. Ulang balik Nirmala. Tak ada gerakan tangan langsung. Kamu kena gerak tangan. Sekali lagi. My favorite pet is a cat. I have 6 cats. My favorite pet is cat. And I have 6 cats. My favorite one in white color. I love to drink mango. And my favorite color is blue. Okay. Favorite color is blue. Okay, terus panggil the next one. Intan. Intan. Ya, saya. Okay, it's your turn, Intan. Yes, sir. Okay, for me, tips that I use to stay a happier life. The first one is eat nourishing food, which is healthy food, and then sleep early so that we can have 7 to 8 hours sleep in a day, and then keep company with good people, and then go for shopping with our best friend, and then the last one, get regular exercise. At least 3 to okay. At least 3 to 4 times. At least 3 to 4 times in a week. Okay, sebutan regular tu salah lah. Regular, ya. Okay, very good. Sir. Can you call the next one? Victor. Marlina dah ke? Yeah. Marlina dah. I talking about Who's next? Azim belum lagi. Azim line dia slow. Siapa? Lain sudah? Intan sudah? Siti Soleha sudah? Sudah, sir. Semua sudah. Semua sudah? Semua sudah, sir. Rozaini pun sudah? Sudah ni. Saya sudah, sir. Sarah Emilia sudah? Dah. Sudah. Okay, very good. Okay, well done. Give yourselves a big round of applause. Tepuk. And the last one is always use face mask. All right. Okay, so the next presenter will be Hazim Akbar. Can you hear me? Yeah. Hi, can you hear me? Yeah. Okay. I just want to tell a story about myself. I was born in England. Whoa. I used to live in a tree house. Whoa. Berkali woi. Okay, I have a sport. Whoa. Member saing Haiman lah. Ini riak ke? Okay, teruskan. I have 2 iPhones, latest one.
Okay. Oi, tak relax. Kau game ni. Hazim. Ya, hang on. Okay, very interesting. Tapi Hazim, okay, please adjust your camera because right now, look at me. You're speaking like this. You're speaking like this. Kita nampak macam ni je when you're speaking kan. So adjust sikit lah macam ni. Sekarang ni Aku masih tahu ayat kelima dia. Ayat kelima dia mesti cakap, semuanya saya tipu. atas lagi. Yes, Atas sir. lagi. Tak boleh lah. Saya tekan ni. What about adjusting your camera? Tak boleh ke? So dia berdiri je. Orang kaya boleh tripod. Yes, sir. Kau ni tengah baring ke apa? Are you lying down? Tak. Saya tengah sandar tapi kerusi saya memang macam tu. Kalau ke depan tak boleh? Tak boleh. One more sentence, Yazim. One more sentence, satu lagi. Lies. Okay, start from the beginning. Hand gestures. Memang lawak tu dah tak jadilah ceritanya, Mat. Tengok tu. Nampak kepala je. Hai. Okay. Alright, okay. Hand gestures. Start with the first sentence. I was born in England. Saya rasa itu lain. Dia kelakar je. Kalau benda kena ulang 2 kali, dia tak jadi kelakar je, jadi perbincangan. Let me tell something about my hometown, which is alright. We have the famous Jambatan Pulau Pinang. Okay, second one, we have the famous nasi kandar, but actually they are not really nice because we have more underrated restaurants here. Third one, there are a lot of people and a lot of cars in Penang, so we have like a lot of problems with traffic jams. Okay, fourth, right? Yeah, fourth. Fourth is there are a lot of Chinese here. Oh, okay. It's full of Chinese, yeah. Fifth one, even all the bad things about Penang, I still love my hometown. England. Okay, very good. Muhammad Hazim, well done. Okay, everybody please clap. Okay, cuba adjust lah your sitting position, because you are speaking like how I'm speaking now, okay? So, cuba adjust sikit, then you will look better. Okay, alright. So now who's next? Afif Ajmal next. Jap, Fif. Who's next? Afif Ajmal. Yes. I have article so. Wih, lagi tak relax. Siapa ni nak cakap ni? My favorite sport is football. My favorite club is Arsenal. My favorite player is Leo Messi. My least favorite club is Manchester United. My hand gesture from the beginning. Hand gesture. No hand gestures at all. My favorite club is Arsenal. In the beginning. Yeah, at the beginning. Okay. My favorite sport is football. My favorite club is Arsenal. My least favorite club is Manchester United. My favorite player is Leo Messi. My favorite manager is Professor Wenger. Abang ni terpengaruh ni. Where is Professor Wenger now? He's retired. Dead. He's in FIFA punya ni. Yeah. He's in the FIFA organization now. Yeah. Okay, all right. Okay, the next presenter. Next presenter is Nur Farahin. Okay, Nur Farahin. Nur Farahin. Yes, sir. It's your turn. Okay. Hi. I want to talk about how to improve
Hand gestures. Hand gestures. How to improve the critical thinking skill. First is know exactly what you want. Second is deal with your bias. Bias. Bukan bias. Bias. Deal with your biasness. Deal with your biases. Biasness. Biases. Biasness. Biasness. Third is consider the consequence of your option. Consequence. Tak. Consequence. Consequence. Tak ke Kun. Consequence. Ya, cantik tu. Ya. Tepuk kamu dah kepada. Tepuk. Ya, betul tepuk. Consequence. Okay, continue. Consequence. Deal with the consequence of your action. Deal with your consequence with your option. Fourth is do your research. Five is accept the fact that you're not always right. You're not always right. Okay, good. Okay, tepuk. Ingat sebutannya ya. Okay, Farahin. Consequence. Okay, sebut lagi. Consequence. Yeah. Bagus. Good job. Padan ya. Muka pun cantik, sebutan pun cantik. Okey, bagus. Teruskan. Azizul Asniawang, sila. Azizul? Ada Azizul? Mana? Ada sir. Ada. Ini Azizul. Bukan Azizul Asniawang betul. Tapi tak, dia punya bunyi tu sir. Ini Azizul. Percaya. Okay, Azizul. Okay, I will tell about 5 facts about tiger. Tiger is the big white cat in the cat family. Second, tiger is a carnivore. Third, tiger has a long and strong body. Fourth, generally tiger in orange and black color. 5, tiger has similar eye with the cat. Thank you. Okay, bagus. Okay, last. Okay, next. Muhammad Nazirul Nasir bin Rahan. Panjang pula nama aku tiba-tiba Okay. Cakap lagi Muhammad Nazirul. Hello sir. Hi, it's your turn to speak. Okay, today I'm gonna speak about how to deal with mental illness. Oh, mental illness. Okay. Okay, first of all, you have to always regroup with your supportive circle, your family, your friends, or your beloved one. You always have to go to the professional so you can get a treatment, and if you need to get some medication, always eat it on time and be disciplined. Okay, good. Thank you very much.
Okay, kumpulan ni ramai lagi ke yang belum? Dah, semua dah, sir. Semua dah, sir. Semua dah. Semua dah, sir. Okay, Abdul Nasir Muhammad lagi belum. kumpulan ke belum ni? Mat, kumpulan ni dah habis ke? Dah. Okay, sudah? Okay, return to the main room. Okay, sir.